Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Begitu juga kepada para panel kita pada hari ini. Okey. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel kita kerana sudi datang untuk menjayakan forum kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah penyelewengan akidah serta langkah untuk mencegah dan pengukuhannya. Sebelum itu, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Farah Nursha binti Muhammad Nazri. Panel pertama kita Nurul Syahamah binti Wahidun dan panel kedua kita Nur Atirah binti Makno. Okey, sebelum itu, apa khabar saudari? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita kupas dulu apa itu maksud penyelewengan akidah. Hadirin dan hadirat sekalian, menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat ke-19 yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kerana agama rasmi negara kita ialah agama Islam dan menurut ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Maka adalah menjadi kerugian besar kepada sesiapa yang memilih agama lain sebagai agamanya. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, umat sekarang ada yang segelintir telah menjerumuskan diri kepada ajaran-ajaran sesat. Jadi itulah berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada panel pertama kita iaitu saudari Nurul Syahamah. Jadi saudari, apakah itu penyelewengan akidah secara lebih mendalam dan beserta contoh? Terima kasih saudari moderator kita pada hari ini. Soalan yang diajukan kepada saya iaitu apakah itu penyelewengan akidah? Okey, akidah diartikan sebagai pegangan ataupun kepercayaan ataupun ikatan hati terhadap sesuatu secara yakin dan ikhlas dan juga pasti. Akidah Islam pula boleh difahami sebagai Islam dan iman, di mana dasar dan sumber kita adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang telah diterapkan, yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Manakala penyelewengan pula berasal daripada perkataan seleweng yang bermaksud menyimpang ke arah yang lain ataupun tidak menurut jalan yang benar. Dan tajuk kita pada hari ini iaitu penyelewengan akidah pula bermaksud terpesongnya seseorang itu daripada ajaran Islam kepada ajaran sesat, ajaran yang di mana yang boleh menyebabkan iman seseorang Muslim itu terbatal dan keluar daripada Islam. Okey, punca utama penyelewengan akidah Islam ni adalah yang pertama, mereka ini jahil terhadap hukum asas Islam. Dan yang kedua, mereka ni terlalu taklid membuta tuli, di mana mereka terlalu mengikut sesuatu tanpa berlandaskan apa-apa dalil. Gejala penyelewengan ini berkait rapat dengan al-hawa manusia, di mana al-hawa ini membawa maksud hawa nafsu manusia. Sekiranya al-hawa inilah yang menjadi pemangkin atas segala perbuatan kita yang kita buat di atas muka bumi ini. Jadinya sekiranya al-hawa yang liar itu terlalu mempengaruhi manusia, maka seseorang itu akan melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, sebagaimana yang telah dikatakan oleh saudari moderator tadi, ajaran sesat merupakan salah satu contoh perkara yang penyelewengan agama. Berdasarkan tesis Doktor Falsafah yang dilaksanakan oleh saudara Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi yang merupakan dari Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam bahagian Pengajian Usuluddin Universiti Malaya Kuala Lumpur pada tahun 2006. Tajuk kajian beliau ialah Ajaran Sesat di Negeri Terengganu. Beliau membuat kajian terhadap faktor berlakunya penyebaran ajaran sesat ini dan juga langkah-langkah untuk mengatasinya. Beliau menganalisa perkembangan ajaran sesat yang ada di Malaysia, khususnya di negeri Terengganu. Dan daripada kajian beliau mendapati bahawa terdapat beberapa ajaran sesat
yang terdapat di negara tersebut. Maksudnya di negara kita ni lah, khususnya di negeri Terengganu. Beliau mendapati bahawa hasil kajian ni, beliau mendapati bahawa banyak faktor-faktor ajaran sesat di Malaysia dan di Terengganu khususnya adalah disebabkan oleh kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan juga kelemahan kurikulum berkaitan pendidikan Islam itu sendiri di peringkat sekolah, dan juga pengaruh budaya-budaya barat, budaya barat dalam kalangan hidup umat Islami. Selain itu, ada juga yang mempercayai kepercayaan nenek moyang mereka, dan mereka percaya kepada bomoh dan pawang-pawang tersebut. Maka itu sahaja daripada saya. Balik kepada saudari Badrul. Okey, terima kasih kepada saudari Syahamah. Jadi jelaslah penyelewengan akidah itu merupakan terpesong daripada akidah yang sebenar. Jadi soalan kedua saya akan ajukan kepada panel kedua kita, iaitu Nak Atira, iaitu adakah penyelewengan akidah ini semakin berluasa pada hari ini? Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Berdasarkan soalan yang telah diajukan kepada saya, adakah penyelewengan akidah ini masih lagi wujud? Sudah tentu jawapannya adalah ya. Hal ini kerana melalui evolusi dan juga teknologi terkini yang sangat canggih, penyelewengan akidah ini mudah tersebar dan sangat pantas disebarkan kepada individu dan juga masyarakat, tidak kira kaum, umur dan juga di mana-mana sahaja. Hal ini kerana sebaran penyelewengan akidah seperti ajaran liberalisme, iaitu petunjuk barat. Liberalisme bermaksud memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Liberalisme ini ialah mazhab yang mementingkan pemikiran dan kebebasan individu sahaja. Selain itu, ciri-ciri penyelewengan akidah yang saya fahami adalah masyarakat pada masa kini sangat mudah untuk mengubah prinsip asas akidah Islam. Selain itu, apabila penyelewengan akidah ini berlaku, sudah tentulah ianya mencemarkan kesucian Al-Quran dan juga Al-Hadis kita. Oleh itu, masyarakat Islam, masyarakat yang beragama Islam mestilah mengambil tindakan tentang penyelewengan akidah ini. Di samping itu, pada kajian saya juga terdapat banyak ajaran sesat yang telah berleluasa di negara Malaysia. Sebagai contoh, ajaran Qadiani, ajaran Taslim dan juga ajaran Bahai. Di samping itu, terdapat juga ajaran yang sangat popular dan telah tersebar luas, iaitu ajaran Ayapin. Iaitu ajaran Ayapin ini ialah menjejaki kerajaan langit di hulu besar, iaitu di hulu Terengganu. Mengapakah ajaran ini masih lagi berlaku di masyarakat Malaysia? Hal ini kerana masyarakat Malaysia yang mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, kerana mereka kekurangan ajaran Islam di dalam diri mereka, dan iman mereka tidak dimantapkan dengan pengisian-pengisian agama Islam. Oleh itu, sudah tentu terdapat kesan buruk terhadap penyelewengan akidah ini. Pada pendapat saya, dari segi kesan buruk terhadap individu ialah amalan seseorang individu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga telah membuang masa dengan sia-sia sahaja dengan mempelajari ajaran-ajaran yang sesat yang dibawa oleh kuasa asing ataupun kuasa luar. Di samping itu, kehidupan mereka juga tidak akan stabil. Dari segi masyarakat pula, keruntuhan institusi kekeluargaan sering berlaku apabila ajaran-ajaran sesat ini dan penyelewengan akidah ini berleluasa di dalam masyarakat-masyarakat di Malaysia. Terusnya, kesan buruk terhadap negara ialah negara akan menjadi mundur dan juga politik tidak stabil. Hal ini kerana terdapat kuasa-kuasa barat yang masuk dengan membawa ajaran sesat tersebut, sekaligus
melakukan ajaran sesat yang berleluasa di masyarakat Malaysia. Di samping itu, selain ajaran-ajaran itu, sebenarnya terdapat banyak lagi ajaran-ajaran sesat yang lain. Sebagai contoh, mendewakan orang yang telah mati, berpuasa selama 19 hari sahaja, dosa dihapuskan dengan pemimpin. Oleh itu, sebagai masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada prinsip dan Al-Quran dan Hadis, kita mestilah menitik beratkan hal ini dan mengetengahkannya agar masyarakat tidak terpesong. Kembali kepada moderator. Okey, baiklah, cukup padat penerangan saudari Atirah sebentar tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, terdapat banyak lagi ajaran sesat di negara kita selain daripada yang diterangkan oleh saudari Atirah sebentar tadi. Jadi ajaran seperti ini perlulah kita cegah untuk menjaga akidah diri kita maupun generasi akan datang. Baiklah, jadi persoalan seterusnya saya akan ajukan kepada panel pertama kita, iaitu saudari Syahamah. Persoalannya, bagaimanakah langkah-langkah untuk mencegah penyelewengan akidah ini? Terima kasih saudari moderator kita. Okey, soalan kedua yang diajukan kepada saya iaitu apakah langkah-langkah untuk kita cegah perbuatan penyelewengan agama ini? Okey, bagi saya sudah tentu pendekatan undang-undang adalah salah satu cara yang boleh kita lakukan di dalam negara kita untuk membanteras jenayah dan ajaran tersebut. Okey, usaha untuk membanteras dan membasmi ajaran sesat ini sememangnya merupakan salah satu usaha yang berterusan yang telah dipelopori oleh generasi awal Islam lagi, dan juga para ulama, dan juga telah diteruskan oleh pihak berkuasa agama negara dan juga negeri pada hari ini. Jika dahulu para ulama seperti Imam Al-Ghazali telah berusaha untuk mempertahankan akidah Islam daripada dipengaruhi oleh pemahaman falsafah Greek melalui kitabnya Al-Munqidh min Dalan dan Tuhfatul Al-Falasafah. Maka dengan ini daripada itu ianya telah digubal menjadi undang-undang bagi membanteras penyelewengan akidah yang sedang berlaku berleluasa pada hari ini. Pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah dan juga pemikiran penyelewengan agama lain juga telah berlaku dahulu, juga masih berlaku pada hari ini, tetapi mereka menggunakan cara pendekatan yang lebih moden, yang lebih canggih, serasi dengan peredaran zaman kita lah pada masa ini. Maka ianya perlu ditangani dengan dakwah dan penerangan mengenai akidah Islam secara lebih meluas, supaya orang lebih tahu macam mana cara untuk kita hindarkan diri daripada terjebak dengan ajaran-ajaran sesat seperti itu. Dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang juga boleh kita laksanakan untuk terhadap golongan yang masih berdegil dan juga mereka masih nak mengamalkan ajaran sesat. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam ini perlulah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan bukannya sekadar hanya untuk melaksanakan di atas sekadar undang-undang. Maka dengan itu tidak dapat dinafikan lagi bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat ini boleh kita kenakan tindakan berdasarkan enakmen kesalahan jenayah yang boleh kita lakukan sekiranya mereka didapati bersalah. Maka itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Baiklah, berdasarkan jawapan yang ditangkan oleh saudari Syamah, pendekatan undang-undang dapat mencegah daripada penyeluasan penyelewengan akidah. Baiklah, saudari Atirah, boleh jelaskan lagi apakah langkah-langkah untuk mengatasi penyelewengan akidah ini? Terima kasih. Pada pendapat saya sudah cukup dan padat saudari Syahamah menerangkan tentang langkahnya. Namun saya juga ada sedikit untuk diulaskan tentang langkah-langkah untuk mencegah penyelewengan akidah ini. Yang pertama, pada pendapat saya ialah masyarakat perlu mendalami ilmu agama Islam dengan lebih mendalam. Sesuai dengan perkembangan teknologi pada masa kini, kita lebih mudah dan cepat untuk mencari tentang ilmu
agama Islam yang betul dan yang benar. Namun kita juga perlu berhati-hati agar tidak terpesong. Antara ilmu yang perlu kita fahami di dalam diri kita ialah yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu tasawuf dan juga ilmu tajwid yang perlu diterapkan di dalam hati kita agar agama Islam dapat dikembangkan lagi. Seterusnya, pada pendapat saya, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting untuk membentuk anak-anak mengikut ajaran agama Islam yang betul. Mereka ini, ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak mereka agar anak-anak dapat mendalami ilmu agama Islam dengan lebih baik dari sejak kecil lagi. Di samping itu, di sekolah juga, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, memasukkan silibus pendidikan agama Islam sebagai subjek yang utama yang wajib perlu dipelajari di sekolah agar murid-murid yang beragama Islam dapat mendalaminya dengan lebih baik dan juga lebih mendalam, supaya tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar pada masa akan datang dan membentuk generasi yang stabil dan harmoni dari segi agama Islam. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih saudari Atilah. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah tiada jalan lain yang patut kita ikuti untuk menjaga iman dan akidah kita selain daripada berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rujuklah kepada pihak yang berkenaan yang lebih arif jika timbul sebarang keraguan yang berkenaan masalah agama. Semoga dengan demikian kita akan sentiasa berada di jalan yang benar dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut surah Ali Imran ayat 83 yang membawa maksud, adakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, padahal kepadanya tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Alhamdulillah, segala masalah telah kita ujahkan, segala soalan telah kita jawabkan. Maka tibalah sesi forum kita kepada penghujungnya. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi bersama-sama kita dan setia dalam forum yang kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.